berhormat Senator Tuan Haji Idris Haji Ahmad, Senator Dewan Negara. Yang berbahagia Jawatan Kuasa Tertinggi Pertubuhan Intelektual Negara, para urus setia, tetamu kehormat, barisan Profesor, Tan Sri, Puan Sri, Datuk, Datin, Tuan-tuan dan Puan-puan yang para hadirin yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke Konvensyen Setengah Tahun Pentadbiran Perikatan Nasional Pencapaian, Harapan dan Cabaran. Kami bagi pihak majlis mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke konvensyen ini. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. 10 jari kami tadahkan, moga dilimpah restu ilahi. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Yaakob alias Zulkifli bin Muhammad Yusof. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulk malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala rasulil hadi wa bihi yahtadil muhtadun wa yaqtadil muqtadun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang mengizinkan pertemuan. Kepadanya juga kami memohon pertolongan agar majlis ini diberi keberkatan, segala usaha murni pihak jawatan kuasa diberikan kejayaan. Kami dalam konvensyen ini berhimpun sebagai petanda NGO yang telah didaftarkan dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, diberi nama Pertubuhan Intelektual Negara Pintar Bersuara, bagi sama-sama bermuhasabah dan melakukan review setengah tahun pentadbiran Perikatan Nasional dari segi pencapaian, harapan dan cabaran. Teringat kami ya Allah pada pesan-Mu yang disampaikan melalui seorang ratu. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya para penguasa apabila berpeluang menakluk negeri, mereka akan merosakkannya dan mereka menjadikan para penduduk yang asalnya mulia menjadi hina dina, dan demikian itulah yang mereka akan lakukan. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon doa agar diberikan kekuatan kepada pimpinan negara kami supaya mereka mampu mengurus tadbir negara ini dengan baik, agar apa jua yang negatif sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah itu tidak menimpa kami. Berikan mereka kekuatan dalam membina persefahaman agar dengan itu terbentuk Malaysia sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Yaakob alias Zulkifli bin Muhammad Yusof di atas bacaan doa sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, bunga mawar harum di taman,
dipetik oleh Sidara Jelita. Majlis disambut dengan senyuman, dihiasi pula sebaris kata-kata. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Jamil bin Hashim, Pengerusi Pertubuhan Intelektual Negara, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan penuh hormat dan takzimnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat pagi kepada semua para tetamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita menyatakan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan hadir di Dewan ini sempena Convention setengah tahun pentadbiran Perikatan Nasional Pencapaian Harapan dan Cabaran yang dianjurkan oleh Pertubuhan Intelektual Negara atau nama ringkasnya PINTAR. Dan ini merupakan program yang pertama yang dianjurkan semenjak ditubuhkan pada 5 hari bulan Ogos yang lalu. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadiran semua, khususnya yang berhormat Senator Tuan Haji Idris Haji Ahmad, Ahli Dewan Negara dan Naib Presiden PAS, para tetamu terhormat, para speakers ke majlis ini, dan seperti mana yang saya sebutkan bahawa organisasi ataupun persatuan ini yang menganjurkan convention yang buat pertama kalinya dinamakan sebagai Pertubuhan Intelektual Negara, dan kita merujuk istilah intelektual itu sebagai golongan terpelajar yang mempunyai kemampuan dan keinginan untuk berfikir, memahami dan menyelesaikan permasalahan masyarakat dan negara. Oleh itu kita mensasarkan sebenarnya syarat minimum untuk menganggotai PINTAR itu adalah sekurang-kurangnya memiliki ijazah sarjana dalam bidang ataupun sesuatu disiplin ilmu. Untuk orang awam kita masih buka di bawah ahli-ahli bersekutu dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di antara objektif utama PINTAR ini adalah untuk menganjurkan serta menyertai pelbagai aktiviti penyelidikan. Dan ini disebutkan secara khusus oleh berhormat Senator tadi bahawa PINTAR seharusnya mempunyai bahagian ataupun unit penyelidikan yang kuat, supaya kita bukan saja bercakap secara teori tetapi mempunyai data dan fakta yang cukup dalam era sekarang ini. Begitu juga insya-Allah PINTAR akan melakukan konsultansi, perundingan, khidmat masyarakat, aktiviti penyebaran ilmu seperti mengadakan persidangan, seminar, convention, sama ada di peringkat nasional ataupun internasional. Ringkasnya, penubuhan intelektual negara ataupun PINTAR ini adalah untuk menganjurkan program-program keilmuan dan keintelektualan untuk kepentingan negara dan masyarakat, dan bukan untuk menyaingi mana-mana persatuan atau NGO atau mana-mana majlis yang telah ada dalam negara kita. We complement each other for the betterment of the ummah, of the nation, and for the prosperity of our country. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memandangkan program ini adalah merupakan program pertama PINTAR, maka saya mewakili seluruh urus dia memohon maaf seandainya terdapat kekurangan, kelemahan di sana sini sepanjang penganjuran majlis ini. Saya sekali lagi mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis ini dan mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak. Begitu juga terima kasih saya yang tidak terhingga kepada urus dia di bawah pimpinan
Dr. Kamarul yang bertungkus lumus menjayakan convention ini. Saya mengucapkan selamat berkonvention kepada semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan perjalanan program ini hingga ke penghujungnya, iaitu khususnya acara bersama Tuan Guru Haji Hadi dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti. Saya akhiri ucapan saya dengan sebuah pantun. Beras segantang sudah disukat lalu disimpan di atas para. Andai seluruh masyarakat muafakat, negara damai, rakyat sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Jamil bin Hashim, Pengurusi Pertubuhan Intelektual Negara, di atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin sekalian, kalau Tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kalau Tuan hormat diberi, mohon mulakan konvensyen ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Ridwanti Abdullah dari Universiti Sultan Zainal Abidin sebagai moderator yang akan mengendalikan pembentangan sesi pertama. Dengan penuh hormat dan takzimnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saudara pengurusi acara, sahabat-sahabat saya yang paling depan ini, Nama Prof. Jamil, yang berhormat Senator Tuan Haji Idris Ahmad, selaku Naib Presiden PAS, sahabat saya yang bahagia Profesor Dato' Dr. Zulkifli Yusof, seterusnya para pembentang kertas kerja, Dr. Dato', tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Saya tak nak cakap panjang, cuma saya nak mulakan dengan menjemput semua ahli panel pembentang kertas kerja untuk tampil di hadapan, iaitu Profesor Wajah, Dr. Muhammad Nur daripada UMS, Semadya Dr. Siva, Dr. O. Ipin dan juga Dr. Anwar Pui. Silakan. Ada seorang ni, Prof. Dr. O ke dia bilik air. Tadi ada dia antara yang paling awal sampai dari 7 lebih dah sampai. Dia mungkin ke bilik air. Tanpa buang masa, kita akan teruskan perbentangan kita pada pagi ini dari sudut pandang bidang politik. Tajuk berkaitan dengan convention setengah tahun pentadbiran PN, pencapaian, harapan dan cabaran. Cuma bila sebut tentang pentadbiran PN ini, tolong sekalian, please Dr. Ho, silakan. Saya selalu dengar orang sebut kerajaan PN, kerajaan PH. Saya rasa istilah ini tuan-tuan kena perbetulkan. Tidak ada kerajaan PN ataupun kerajaan PH. Kita hanya ada satu kerajaan, itu kerajaan Malaysia. Sebab PN is the ruling party. Jadi the ruling party cannot own the government. Oh, orang putih pula kan. Parti ini tak boleh hak milik apa itu kerajaan. Sebab kerajaan itu sudah sedia wujud sebelum parti politik ini wujud. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di parlimen ini, jadi di parlimen tu kalau boleh kurangkanlah bercakap kerajaan PN, kerajaan PH. Kita hanya ada satu kerajaan, itu kerajaan Malaysia dan kerajaan negeri. Kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh PN atau PH dan sebagainya. Alhamdulillah. Baik, kita hanya ada 20 minit untuk setiap pembentang. Saya akan
Tetapkan masa 20 minit untuk menteri lah. Selepas itu pembentang suruhnya akan ambil masa 20 minit dan kemudian kita akan buka soalan selama 10 minit. Kerana kita mula lewat, jadi masa kita berikan kepada pembentang tetap sama dan kita tengok sampai mana kita boleh habis. InsyaAllah kita cuba habiskan pada masa yang telah ditetapkan. Kita mulakan dengan yang bagi Profesor Madia Dr. Muhammad Nur Mayazid daripada QMS. Silakan. Mana-mana boleh. Kalau kita selesa duduk, silakan. Kalau nak berdiri, silakan. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Terima kasih Pinta kerana menjemput saya. Semua hadirin hadirat, kita sama-sama bincang dalam masa 20 minit begitu ringkas. Slide tak keluar, kalau keluar lebih elok untuk panduan. Saya akan cuba membincangkan 6 bulan pertama Kerajaan Malaysia pimpinan PN. Saya tambah Kerajaan Malaysia pimpinan PN. Boleh slide seterusnya. Tak jalan sini. Pada dasarnya saya akan bentangkan pengenalan asas pembentukan kerajaan PN, harapan pada kerajaan, cabaran dan bagaimana membentuk kekuatan kerajaan Malaysia pimpinan Perikatan Nasional. Pada pengenalan itu saya cuba memberikan sedikit gambaran bahawa kerajaan Malaysia pimpinan PN ini berbeza sedikit dari strukturnya kalau dibandingkan dengan kerajaan sebelumnya. Yang paling jelas perbezaannya dari struktur kabinet pun sudah jelas perbezaannya, kerana kita tidak ada timbalan Perdana Menteri, ya, dan ada Menteri Kanan. Kalau kerajaan Malaysia sebelumnya mempunyai timbalan Perdana Menteri. Jadi apa implikasinya, apa filsafah di sebaliknya, kenapa tidak ada timbalan Perdana Menteri? Mungkin itu boleh dijelaskan, dibaca dengan panjang dalam kertas kerja yang saya bentang, yang saya berikan kepada pihak penganjur nanti, ya. Okey, seterusnya. Next slide. Asas pembentukan kerajaan Perikatan Nasional ini pada asalnya kita katakan kerjasama dan sokongan parti-parti politik Malaysia, politik Melayu Islam dan parti-parti politik lain, terutamanya Bersatu, UMNO, PAS dan parti-parti lain, PBRS, STAR dan Parti Gabungan Sarawak. Tanpa kerjasama parti-parti ini, kita nampak ia tidak akan berlaku sebuah kerajaan baru daripada Kerajaan Pakatan Harapan kepada Kerajaan Malaysia Perikatan Nasional. Saya rasa apa yang berlaku ini, ya, adalah sama dengan perkembangan-perkembangan yang berlaku dalam sejarah politik Malaysia dalam tahun-tahun sejak daripada mungkin awal selepas Perang Dunia Kedua. Apabila berlaku pergolakan, apabila apa yang dikatakan keistimewaan Melayu, apa yang diasaskan di dalam perlembagaan Malaysia itu cuba disentuh, diteroka, membawa sedikit ancaman, maka berlakulah perkembangan yang berlaku seperti yang berlaku pada tahun-tahun 1946 ketika Melayu Union. Begitu juga berlaku ketika tahun-tahun akhir 60-an terbentuknya Kerajaan Nasional. Saya rasa perkembangan itu masih berlaku, dan apa yang saya asaskan di sini ialah apa yang dibentuk Bersatu, UMNO dan PAS ini adalah kembali kepada asas undang-undang tertinggi negara, itu Perlembagaan Malaysia. Saya rasa untuk memahami apa yang berlaku, kita harus melihat asas politik yang berlaku di Malaysia, kerana Melayu itu dilihat sebagai majoriti penduduk utama, dan asas perlembagaan kita pada asasnya, kalau kita memahami betul-betul apa itu Perlembagaan Malaysia, adalah falsafahnya ialah dominan Melayu Islam, dan kalau dalam istilah kita katakan adalah mencapai matlamat falsafah one state, one nation. Mungkin kita akan bincang nanti. Siapa berminat mungkin boleh membaca apa tulisan saya dalam kertas kerja saya sediakan itu. Okey, seterusnya. Harapan kita kepada kerajaan yang ada sekarang ini adalah membentuk kestabilan politik, mengukuhkan kedudukan ekonomi dan meningkatkan kehidupan rakyat. Ya, kita lihat bahawa
tanpa kumpulan dominan yang menguasai kerajaan Malaysia, maka akan berlaku satu ketidakstabilan politik. Dan kita lihat bahawa apa yang berlaku pada Februari 2020, awal Mac, Januari adalah apa yang berlaku kerana percaturan kuasa yang menguasai itu tidak didominasi oleh satu kumpulan dominan. Kita lihat bahawa apa yang berlaku sejak daripada pilihan raya 2008, Mei 2008, Mac 2013 dan Mei 2018 adalah satu proses percaturan kuasa yang akhirnya yang terbentuk adalah bukan sebuah dominan kumpulan utama penduduk Malaysia. Jadi apa yang berlaku akibat daripada kumpulan utama itu tidak berlaku menguasai politik, maka berlakulah ketidakstabilan. Jadi perpecahan-perpecahan yang berlaku di antara PAS, UMNO, Bersatu, PKR dan parti-parti politik Melayu itu, yang natijah yang berlakunya adalah ketidakstabilan. Apabila ketidakstabilan berlaku, akan memberi kesan yang besar kepada kedudukan ekonomi dan meningkatkan kehidupan rakyat. Maka dalam hal ini, apa yang saya cuba garapkan ialah perpaduan parti politik utama Melayu itu perlu bukan sahaja bagi kestabilan politik Melayu, tetapi keseluruhan politik Malaysia amnya. Tanpa kumpulan dominan menguasai, membentuk satu pakatan yang mantap, maka kestabilan tidak mungkin terbentuk. Mungkin dalam falsafah inilah PAS, UMNO dan Bersatu itu bersatu kerana pada logik politiknya di antara mereka ini, di antara parti-parti ini mempunyai falsafah perjuangan yang berbeza, tetapi matlamat akhirnya tidak lari daripada Melayu, Islam dan kestabilan politik negara. Seterusnya, slide next. Ini saya cuba lakarkan cabaran dan bagaimana membina kekuatan. Ya, saya letakkan itu cabarannya ialah imbangan jumlah anggota Parlimen Kerajaan Perikatan Nasional dan PH Parti Pembangkang dalam keadaan yang tidak nampak satu perbezaan yang besar. 113, 111, 112 begitu, perbezaannya hanya 2 sahaja. Dalam keadaan begitu, kestabilan tidak mungkin terbentuk. Dan mungkin polisi-polisi dan langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Malaysia Perikatan Nasional sekarang begini jadinya mungkin kerana imbangan yang begitu kecil begitu. Sekiranya kerajaan sekarang mempunyai 140 ahli parlimen yang menguasai, maka dasar-dasar mungkin berbeza. Ya. Yang kedua, sokongan dasar keputusan UMNO dan parti-parti politik lain terhadap Kerajaan Perikatan Nasional, khususnya kepada Bersatu. Tidak ada satu dasar yang benar-benar kita katakan yes, ini dasarnya, kerana berlaku beberapa kata-kata yang mungkin boleh menunjukkan bahawa ikatan di antara UMNO, di antara Bersatu itu satu ikatan yang longgar. Ya, apabila berlaku saja keputusan Mahkamah Datuk Seri Najib, maka ada berlaku sesuatu. Kerajaan UMNO tidak bersama, itu akan menimbulkan sesuatu. Ya. Kerana saya katakan sokongan itu bukan satu yang tepat, yang benar-benar meyakinkan. Yang ketiga, saya katakan penubuhan Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang, yang baru saja ditubuhkan pada akhir Julai dan pada awal pertengahan Ogos yang lalu. Walaupun kita katakan Pejuang ini adalah satu parti yang baru, tetapi kita tak nafikan juga pengaruh Dr. Mahathir dan Pejuang ini besar dalam politik Malaysia. Dan kita lihat bahawa keputusan yang berlaku di Slim N58 baru ini, bahawa Barisan Nasional menang besar dan calon yang mendukung Pejuang itu hanya mendapat 2,000 lebih sahaja. Tetapi ini tidak bermakna bahawa Pejuang itu mendapat sokongan yang begitu. Dia tak hilang one deposit kerana memilih lebih 10% daripada jumlah. Tetapi kemenangan besar Barisan Nasional itu, saya melihat dari kacamata saya, bukan semata-mata UMNO dan Barisan Nasional. Kerana dalam tinjauan umum saya bahawa dalam pilihan raya yang lalu, PAS memberi sokongan yang besar kepada calon Barisan Nasional. Begitu juga dengan Bersatu. Maka kemenangan majoriti besar itu bukan bermakna semata-mata dimenangi oleh UMNO. Dan saya berpendapat bahawa anda tidak boleh menyatakan bahawa kemenangan besar ini hanya UMNO semata-mata, tetapi kerana dikaitkan dengan sokongan parti-parti yang berada di bawah sokongan parti-parti nasional. Maka daripada cabaran-cabaran ini, saya letakkan di situ bahawa PN perlu membentuk pakatan politik, pendaftar dan organisasi yang lebih mantap. Perlu ada satu organisasi, siapa presiden, siapa timbalan presidennya, siapa jawatan kuasa, semua tersusun, dan keputusan itu
perlu dibuat oleh atas dasar Pertubuhan Perikatan Nasional. Kalau ini belum terbentuk, maka ini akan menimbulkan sesuatu, mungkin akan menimbulkan ketidakstabilan baru, terutama apabila menjelang pilihan raya ke-15 nanti. Dan kita cuba mengelakkan bagaimana berlakunya pertandingan 3 penjuru. Misalnya sekiranya ini berlaku, kerugian adalah semua parti-parti yang terlibat. Kerana kita lihat bahawa dalam PRU ke-14, bahawa pertandingan 3 penjuru yang berlaku di antara PAS, UMNO, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan sebenarnya bukan sotongan mutlak yang menang, tetapi kerana perpecahan yang berlaku. Dan untuk kestabilan politik negara, saya harapkan bahawa pertandingan itu tidak akan berulang untuk membentuk satu kestabilan yang lebih baik untuk negara, khususnya orang-orang Melayu. Membina sokongan dan keyakinan orang Melayu Bumi Putra terhadap Perikatan Nasional, ini juga perlu untuk membina. Sekiranya Perikatan Nasional, parti-parti berada tidak mendapat sokongan besar daripada golongan dominan Melayu, orang-orang Melayu, maka saya rasa mustahil dia akan mendapat sokongan. Bagaimana untuk menarik sokongan ini? Kita harus kembali kepada apa yang tergarap, apa yang digarap, apa yang digariskan di dalam perlembagaan persekutuan, kerana itu adalah undang-undang tertinggi. Kita ambil satu contoh mudah sahaja. Perkara 153 mesti diketengahkan semula, kerana perkara 153 itu hak kedudukan istimewa Melayu adalah menjadi asas teras bagaimana Tun Abdul Razak boleh mengukuhkan perpaduan Melayu pada tahun 1970-an dahulu. Kalau kita harus kembali ke situ, kita ambil contoh mudah sahaja. Macam mana perjawatan awam, macam mana beasiswa, macam mana peluang ekonomi harus dibina semula berasaskan teras perkara 153. Sekarang ini contoh mudah kita ambil. Beasiswa anak-anak Melayu di pendidikan tinggi selepas SPM tidak diberi berdasarkan apa yang digarap di dalam perkara 153. Peruntukan 90-10, Bumi Putra dan Melayu Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Melayu Bumi Putra ini juga merujuk kepada kaum-kaum Bumi Putra Sabah dan Sarawak, Kadazan, Dusun, Iban, Melanau dan sebagainya, termasuk dalam Bumi Putra. 90-10 itu telah tidak lagi menjadi asas pemberian beasiswa. Sekiranya perkara ini digarap semula, saya rasa golongan muda yang berada di universiti yang mendapat beasiswa atas asas perkara 153 mungkin boleh menarik sokongan kepada kerajaan Perikatan Nasional Bersatu, UMNO dan PAS. Perkara ini harus dinilai kerana mereka layak mengundi adalah 18 tahun dan ke atas, dan mereka ini berada di universiti. Sekiranya ini ada, maka saya rasa dia melihat bahawa Kerajaan Malaysia, pimpinan Perikatan Nasional berteras balik perkara 153 dan hak kedudukan Bumi Putra ini akan dipulihkan semula, maka akan mungkin saya rasa akan menarik sokongan. Begitu juga dalam perjawatan awam, begitu juga dalam peluang-peluang ekonomi, kerana seolah-olah perkara ini telah mula disisirkan kerana melihat hak sama rata. Saya menulis sejak daripada tahun 2010, 2011, 2012 hingga kini tentang perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Kenapa perkara 153 ini terlalu spesial kedudukannya di dalam Perlembagaan Malaysia? Kerana dengan hanya 2/3 ahli parlimen ia tidak akan digubah, kecuali dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Perkara 38/5 harus dilihat. Kenapa spesialnya perkara ini? Ini adalah tidak lari daripada pembentukan kumpulan dominan Melayu Islam, one state, one nation di negara Malaysia. Karena inilah bagi saya dan perlembagaan trust perlembagaan merupakan asas kepada pembentukan sebuah kerajaan yang stabil, yang boleh membawa kestabilan bukan sahaja kepada orang Melayu Bumi Putra, tetapi keseluruhan rakyat Malaysia, bukan sahaja dalam politik tetapi ekonomi, sosial, kultur, budaya dan sebagainya. Maka ini harus diberi pemahaman mendalam kepada semua penduduk Malaysia, bukan sahaja orang Melayu Bumi Putra tetapi keseluruhan, kerana perlembagaan Malaysia itu bukan sahaja diterima oleh orang Melayu tetapi seluruh orang Malaysia. Apa-apa sahaja yang berlaku harus kembali dan merujuk, bukan hanya mengambil pandangan semasa, kerana pandangan semasa mungkin bercanggah dengan perlembagaan Malaysia yang kita terima sebagai undang-undang tertinggi negara seperti yang dinyatakan dalam perkara 4. Meningkatkan bilangan ahli parlimen Melayu dengan bertanding di semua kawasan parlimen majoriti Melayu. Ini satu perkara yang perlu difikirkan semula, kerana banyak kawasan majoriti Melayu di Malaysia tidak ditandingi oleh calon-calon sama ada daripada UMNO dalam kerajaan sebelum ini, tetapi diberikan kepada rakan. Misalnya kita lihat Tanjung Piai, Segamat, Air Hitam, Alor Gajah,
Simpang Renggam, Tanjung Malim, Alor, Kuantan, semua itu adalah kawasan majoriti Melayu yang penghuninya lebih daripada 50%, 58, 59%. Tapi kenapa kita memberikan kepada calon bukan daripada Melayu UMNO pada pilihan raya sebelum ini? Kalau sekarang mungkin daripada PAS, Bersatu dan UMNO lah, yang parti-parti Melayu. Dulu ketika awal kemerdekaan diberikan kepada calon-calon bukan Melayu parti perikatan kerana pada masa itu tidak terdapat banyak kawasan parlimen, tapi sekarang telah dipecah sehingga 222 kawasan, banyak kawasan-kawasan majoriti Cina. Maka sepatutnya rakan Barisan Nasional daripada MCA dan parti-parti lain yang bukan Melayu bertanding di kawasan-kawasan yang majoriti Melayu, bertanding di Kepung, Bukit Bintang, Ceras, banyak kawasan-kawasan yang, dan di sinilah kita akan lihat sama ada mereka itu boleh mewakili kaum mereka atau tidak. Sekiranya tidak, bermakna kaum tidak menyokong. Maka saya berharap bahawa kawasan majoriti Melayu pada pilihan raya ke-15 nanti semua ditandingi oleh daripada sama ada Bersatu, sama ada PAS ataupun UMNO, bukan lagi diberikan kepada calon-calon rakan, maka bertanding di kawasan mengikut prinsip demokrasi majoriti kaum yang sepatutnya. Yang ketiga, pemberian unsur-unsur rasuah dan salah guna kuasa di semua peringkat. Ini adalah isu besar yang tidak berkesudahan, ya, dari dulu sehingga sekarang. Maka di sini saya lihat walaupun benda ini selalu disebut, tetapi harus bermula daripada hati kita sebenarnya. Ya. Siapa sahaja yang dilihat terlibat dengan rasuah dan salah guna kuasa, maka harus tidak dibenarkan bertanding, karena ini akan membawa kesan yang besar. Secara jelas bahawa keputusan pilihan raya ke-14 adalah mempunyai hubungan yang rapat dengan isu-isu ini. Tinjauan saya di negeri Sabah, saya buat, maka isu besar, perubahan besar adalah kerana berkaitan rapat dengan unsur-unsur begini. Jadi berapa minit lagi? 3 minit, okey. Elok kesimpulan. Jadi saya rasa apa yang saya harapkan itu adalah garis kasarnya secara ringkas, ya. Boleh next. Kesimpulan yang saya buat di sini, kedudukan dan kekuatan Perikatan Nasional akan kuat dengan berjaya jika mendapat sokongan padu orang Melayu dan bukan Melayu sekurang-kurangnya 25%. Saya katakan secara kasar. Jadi kedudukan Melayu perlu mendapat sokongan kuat berasaskan tadilah kepentingan dijaga, peluang diberi, trust kembali kepada perlembagaan, peruntukan-peruntukan dijelaskan. Tidak berlaku perpecahan parti-parti politik utama Melayu khususnya Bersatu, UMNO dan PAS, dan tidak berlaku pertandingan 3 penjuru antara parti utama orang Melayu. Ya, kekuatan akan berlaku sekiranya berlaku kerjasama rapat dan tidak berlaku pertandingan 3 penjuru. Ya. Jadi perkara ini saya lihat semua orang boleh menerima, tetapi prosesnya terletak kepada pimpinan politik. Dan sekiranya ada parti-parti yang merasakan saya mempunyai pengaruh yang besar, misalnya katakan UMNO kata dia mempunyai pengaruh yang besar, maka berlaku pertandingan, saya rasa ini semua tidak akan membawa kepada kekuatan, tetapi di sebaliknya akan membawa kepada kehancuran kita, dan akan merugi ialah bukan sahaja orang Melayu tetapi juga kepada semua penduduk Malaysia. Kerana prinsip yang saya nyatakan ialah kestabilan utama berteraskan perpaduan Melayu, politik Melayu utama, tetapi kesan kepada kestabilan itu bukan hanya kepada orang-orang Melayu sahaja, tetapi kepada semua penduduk Malaysia. Dan kesan kepada ketidakstabilan itu bukan hanya kepada politik, tetapi juga kepada kestabilan ekonomi dan juga sosial. Maka rantaian-rangkaian itu saya rumuskan bahawa bersatu teguh, bercerai roboh, berpecah tidak ada kebaikannya. Bersatu Melayu, bersatu semua penduduk akan membawa kebaikan bersama. Trust, asas utama adalah perlembagaan persekutuan, dan saya menyatakan dengan jelas bahawa setiap orang harus memiliki buku perlembagaan persekutuan, mesti baca dari awal hingga akhir, dan buku-buku yang ditulis oleh bekas-bekas ketua hakim kita seperti Tun Sufyan, Saleh Abbas, pemerintahan dan politik, perlembagaan dan politik, perlu dibaca dengan teliti. Ya, buku Tun Sufyan, buku Tun Saleh Abbas banyak ditulis dengan teliti dalam bahasa mudah yang perlu dipahami. Kerana sekiranya kita hanya membina logik akal tanpa melihat undang-undang asas dan perlembagaan negara, kita akan melencong dan kesannya kepada negara sangat besar. Saya akhiri di sini saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Mano, tepat pada masanya. Alhamdulillah. Bila dengar ucapannya tadi, itu bukan bermakna doktor ucapannya tadi ataupun tangan untuk meminggirkan hak orang bukan Melayu. Tetapi bila dia kata bertanding, sepatutnya Melayu bertanding di kawasan majoriti Melayu itu dari segi strategi politik. Benar, dari segi strategi nak menang. Ya? Tapi kalau kita letak juga nanti kalah. Benar. Contohnya, saya beri contoh benar kan. Tengok kursi MCD kan. Satu Tanjung Piai, satu Aita. Dua-dua kawasan majoriti Melayu. Dan dua-dua kursi dapat jadi kursi menteri. Maknanya kalau ikut kursi dia tak layak pun dapat kursi menteri tu, sebab dia tak represent peratusan dia. Tapi diberi dan dilantik senator dia. Itu orang bukan Melayu, jangan bimbang lah kalau kalah pun. Dia saya tidak yakin bahawa kerajaan Malaysia akan mengenai hak-hak mereka dan sebagainya. Jawatan senator tidak ada untuk dilantik jadi menteri. Jadi kena berkorban lah kalau nak menang, betul kan? Baiklah. Seterusnya saya silakan pandangan daripada Profesor Madya, Dr. Ziva Perry Gasem daripada UUN. Saya terang dengan masa, silakan, kita ada 20 minit dulu, silakan. Salam hormat dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir, khasnya kepada Div kehormat kita yang berada di barisan hadapan, pada moderator ya, Prof Dr. Ridwanti Abdullah, dan seterusnya sidang hadirin yang saya kasihi dan hormati sekalian. Jadi berdirinya saya pada pagi ini, pagi yang mulia ini, untuk membentangkan sedikit sebanyak tentang pencapaian, harapan dan cabaran seperti mana yang telah dimanifestasikan oleh Perikatan Nasional sebenarnya. Saya akan menjurus perbincangan saya pada pagi ini berkaitan dengan manifesto yang terkandung dalam Perikatan Nasional ini. Tapi sebelum itu saya ingin juga melafazkan rasa terima kasih dan syukur saya kepada pihak penganjur, khasnya saudara yang saudara rakan sejawat saya, Dr. Kamaruzaman Yusof, yang telah sudi menghulurkan jemputan kepada saya untuk membicarakan sepatah dua kata dalam convention kita pada pagi ini, yang akan menilai serta memberikan evaluation ya, untuk melihat sejauh mana perkembangan, kemajuan ataupun juga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan dasar-dasar atau polisi-polisi kerajaan oleh Perikatan Nasional. Saya ingat ianya perlu dijuruskan pada hal itu. Jadi dengan penuh takzimnya, dengan penuh daya iltizam, dengan penuh keprihatinan, saya terlebih dahulu lagi sekali mahu mengucapkan terima kasih ya, di atas ruang dan peluang yang telah diberikan pada saya untuk menyambung perbicaraan. Jadi seperti mana yang kita ketahui, Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebaik sahaja mengambil alih tampuk pemerintahan dari PH atau Pakatan Harapan, telah menangani, pertamanya saya terus kepada isi kandungan saya, iaitu bagaimana beliau dan barisan kabinetnya telah berusaha menangani ancaman wabak COVID-19 yang melanda negara kita. Banyak usaha-usaha yang konstruktif telah dilaksanakan dengan jayanya oleh Perikatan Nasional bagi membendung kebangkitan jangkitan virus ini, dan tindakan tegas dan pantas Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin
mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan atau apa yang kita kenali sebagai PKP secara singkatnya pada 18 Mac 2020 yang lalu, yang diikuti dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada 4 Mei hingga 4 Jun dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP pada 10 Jun hingga 31 Ogos 2020, di saat banyak negara lain masih teragak-agak dalam tindakan-tindakan mereka untuk menyelamatkan rakyat dan nyawa rakyat mereka. Tetapi kita di Malaysia sudah pun menangani hal-hal yang seperti ini pada peringkat awal-awal lagi di bawah kepemimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kabinet. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin, pada pemerhatian saya sepanjang ini, sejauh ini, saya dapati bahawa beliau telah menunjukkan kepemimpinan yang sangat baik dengan memberi kuasa penuh dan tidak mencampuri urusan penjawat awam dalam menangani wabak COVID-19 ini, sehingga kan kuasa diberi secara otoritatif kepada menteri-menteri kabinetnya. Khasnya 2 orang yang perlu saya sebutkan tapi saya ingat saya sebutkan nama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yakni Menteri Kanan Pertahanan Malaysia dan juga Ketua Pengarah Kesihatan kita yang banyak disebut-sebut tentang kedinamikan beliau, keterampilan beliau dalam menangani usaha-usaha untuk membendung gejala COVID-19 ini. Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah yang sememangnya sudah cukup popular sekarang ini. Begitu juga dengan langkah-langkah pemulihan ekonomi negara yang terjejas teruk sebagai akibat daripada COVID-19 ini, seperti mana yang kita sedia maklum semuanya, telah berjaya ditangani oleh kerajaan PN dengan baik sekali, dengan amat berkesan sekali. Dan kita dapati bahawa antara yang telah diusahakan oleh kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ini ialah package rangsangan ekonomi. Yang pertamanya package rangsangan ekonomi prihatin rakyat, ataupun kata singkatnya prihatin, yang berjumlah sebanyak 250 bilion ringgit pada 27 Mac 2020 yang lalu, iaitu di peringkat awalan lagi pada masa itu. Dan seterusnya ditambah lagi dengan jumlah sebanyak 10 bilion melalui package prihatin tambahan yang diumumkan pada 16 April 2020, dan yang ketiganya Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau kata singkatnya PENJANA yang berjumlah 35 bilion ringgit yang diumumkan pada 5 Jun 2020 yang lalu. Jadi inilah rentetan bantuan yang telah dihulurkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kita dapati bahawa ianya cukup efektif, cukup berkesan untuk membendung sedikit sebanyak ancaman daripada COVID-19 ini. Dan kalau kita bandingkan negara kita Malaysia dengan negara-negara lain di dunia ni, saya rasa ini pandangan saya, Malaysia telah melangkah lebih jauh lagi ke arah kejayaannya di dalam menggariskan usaha-usaha yang dinamik, yang prihatin kepada rakyatnya, seperti mana yang dapat kita saksikan dan baca daripada laporan-laporan akhbar dan sebagainya. Justru saya juga mahu menyebut tentang beberapa masalah yang wujud. Masalah utama yang dihadapi oleh Kerajaan Perikatan Nasional ini bukanlah
masalah ancaman wabak COVID-19 itu, tetapi masalah pemulihan ekonomi negara itulah cabaran utama beliau dan kabinetnya. Tapi masalah ancaman politik yang timbul ekoran kecilnya majoriti yang kerajaan PN mempunyai ke atas parti-parti pembangkang di dalam parlimen. Ya, ini kita sedar kerana Kerajaan Perikatan Nasional telah mengambil alih pemerintahan, teraju pemerintahan negara daripada Pakatan Harapan sebelum itu dengan satu majoriti yang cukup tipis, dan kita pun sedia maklum tentang apa yang saya takrifkan sebagai drama, ya, drama besar, ya, yang berlaku, ya, khasnya yang digerakkan oleh motivator utamanya, yakni tidak lain tidak bukan ya bekas Perdana Menteri kita sendiri, Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya, yang boleh kita faham, ya, susur galurnya daripada peringkat awal sampailah membawa kepada perpecahan-perpecahan yang begitu rumit yang berlaku dalam proses politik, ya, Malaysia, ya, begitu kacau bilau, begitu cacah marba, ya. Tapi tidak mengapa saya tinggalkan semua itu, kerana agenda utama kita dalam convention kita pada pagi ini ialah untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan program atau perencanaan PN, ya, Perikatan Nasional dalam setengah tahun pencapaiannya, 6 bulan, ya, lebih kurang, masa yang begitu singkat kalau mau dibandingkan dengan Kerajaan Pakatan Harapan yang selama 2 tahun lebih itu, ya. Tapi kita dalam masa 6 bulan ni pun kita dah banyak, ya, kita memperoleh kejayaan-kejayaan. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, masalah-masalah yang serius, ya, yang ada pihak yang mengetuai penentangan ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, ya, seperti mana yang saya sebutkan tadi lah, bukan calang-calang orangnya, yang diketuai oleh bekas, ya, Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan ketujuh, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Keseriusan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menggulingkan kerajaan PN, ya, jelas tergambar bila beliau cuba mengemukakan usul undi tidak percaya baru-baru ini, ya, ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin di parlimen. Begitupun cubaan ini ditangani dengan baik, dengan penuh hemah, ya, oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, sehingga menyebabkan Kerajaan Perikatan Nasional masih teguh berdiri, ya, walaupun setelah sesi parlimen berakhir pada 27 Ogos yang lalu. Malah beberapa pengundian yang dibuat secara berbelah bagi di dalam sesi parlimen tersebut menyaksikan usul-usul Kerajaan Perikatan Nasional masih menang. Jadi bagi meneruskan tekad beliau untuk menggulingkan Kerajaan Perikatan Nasional, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menubuhkan sebuah parti baru seperti mana yang disebut oleh pembentang yang pertama tadi, iaitu Pejuang. Begitupun persoalan menarik yang perlu ditanya ialah mampukah kewujudan Pejuang memberi ancaman kepada kedudukan Kerajaan Perikatan Nasional tatkala sudah wujud 6 lagi parti Melayu lainnya di Malaysia. Rakyat wajar bertanya pada usia 95 tahun, apakah sebenarnya motif dan agenda penubuhan Pejuang? Jika ia dimaksudkan untuk menghapuskan rasuah dan salah guna kuasa, persoalan yang berbangkit ialah sejauh manakah kepemimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelumnya ketika menerajui UMNO, ketika beliau menerajui Bersatu, ya, berjaya menghapuskan rasuah dan salah guna kuasa. Itu satu persoalan yang perlu dinilai, ya, oleh kita semua. Juga ditimbulkan persoalan apakah pada zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad sewaktu menerajui kerajaan UMNO selama 22 tahun yang lampau,
dan kemudiannya 22 bulan ya, di bawah Pakatan Harapan. Apakah rasuah, penyalahgunaan kuasa, semuanya itu tidak berlaku di bawah kerajaan Pakatan Harapan? Jadi itu persoalan yang perlu juga kita renungkan bersama. Jadi kalau motif penubuhan Parti Pejuang ini, kalau kata betul lah ya, ianya untuk menghapuskan rasuah, menghapuskan salah guna kuasa dan sebagainya, saya kira para penganalisis atau sarjana ya perlu merenungkan kembali motif ini dengan baik, ataupun adakah motif-motif lain yang terselindung di dalam. Nah, saya terang-terangan memberitahu saudara-saudari sekalian bahawa pada pengamatan saya, pada pemerhatian saya, mungkin ada juga pemerhatian motif-motif yang lain ya, bagi tujuan penubuhan pejuang ini. Tapi kita tidak berbicara panjang tentangnya kerana yang masih di peringkat awal. Jadi kita akan renungkannya ya di kemudian hari. Yang jelas sekarang setidak-tidaknya Tun Dr. Mahathir berjaya memastikan anaknya Datuk Seri Mukhriz Mahathir menjadi presiden parti itu dengan harapan kemudiannya. Sebenarnya saya tidak mau menyebut perkara ini pun, tetapi itulah barangkali hakikat ya di sebalik motif penubuhan pejuang ini. Dan Datuk Seri Mukhriz Mahathir akan akhirnya dilantik menjadi Perdana Menteri, dan seterusnya pejuang yang terlalu banyak bergantung kepada pengaruh dan nama besar Tun Dr. Mahathir, sedangkan populariti beliau kini telah jauh merudum ya. Sebahagiannya disebabkan oleh tindak tanduk beliau sendiri dan kegagalan beliau sendiri mengetuai kerajaan PH Pakatan Harapan sebelumnya sewaktu menjadi Perdana Menterinya, termasuk juga kegagalan beliau dan Pakatan Harapan pimpinan beliau itu untuk mengotakkan janji-janji yang telah dijadikan sebagai sebahagian daripada manifesto ya Pakatan Harapan. Yang kita dapati bahawa hampir ke semua kandungan manifesto itu ya tidak sebenarnya direalisasikan dengan baik. Dan apabila ditanya, dikritik tentang hal ini, beliau dengan selambanya memberitahu bahawa manifesto mana-mana parti politik sekalipun bukanlah seperti contohnya Bible yang perlu diikuti dengan rapat, perlu dipatuhi dengan rapat dan sebagainya. Tapi saya mempunyai pandangan yang jelas berbeza dalam hal ini ya. Karena bagi saya manifesto parti politik itu penting, kerana kita menunjukkan kepada rakyat bahawa kita mempunyai aspirasi atau inspirasi untuk memajukan hidup rakyat ya, melalui manifesto yang kita bangunkan ya dalam parti politik itu. Tapi kalau parti manifesto itu sendiri mau diperlekehkan oleh pemimpin parti-parti politik itu sendiri, maka saya rasa hal ini bukanlah sesuatu yang wajar ya. Saya sudah sampai ke penghujung perbincangan saya. Jadi kepada rakyat sekarang ini yang merupakan golongan yang terkesan ya sebagai golongan akhirnya ya. Ya, rakyat sekarang ini sudah celik politik ya, dan mereka tidak akan mudah terperangkap selagi di dalam mainan politik Tun Dr. Mahathir Mohamad dan beberapa orang lagi ahli-ahli kabinet ya dalam Pakatan Harapan ya sebelumnya. Jadi hal inilah yang cuba mahu dielakkan oleh kepemimpinan PN sekarang ini di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita lihat beliau begitu akur dan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sejajar dengan prinsip pemerintahan yang diajukan dalam Islam. Contohnya kita tahu ya, beliau sering mengucapkan kata-kata contohnya ya,
amar ma'ruf, nahi munkar dan sebagainya, ya. Ini satu petanda yang baik bahawa beliau akan dan apa ni, rakan-rakannya dalam kabinet mau kembalikan semula, ya, kuasa itu supaya tertumpu kepada rakyat sejajar dengan kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi yang dihormati, bukan saja dalam negara tetapi juga di luar negara. Jadi begitulah saya ingat motif Perdana Menteri kita sekarang ini. Juga ada juga tentangan sedikit sebanyak daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang perlu juga saya sebutkan nama beliau dalam convention kita pada pagi ini, kerana banyak tindak tanduk beliau, banyak asas-asas pemikiran politik beliau juga tidak boleh dikesampingkan dengan begitu sahaja. Ya, kita lihat bagaimana peranan beliau juga memainkan percaturan politik, ya, pada masa kini, ya. Semata-mata kita tahu untuk yang bertujuan untuk mencapai hasratnya untuk menjadi Perdana Menteri, tapi nampaknya liku-liku perjalanan ke arah itu masih, ya, banyak duri-duri yang beliau belum berupaya membuang kesemuanya lagi, ya, masih banyak cabarannya. Jadi ada, maaf, bagi 1 minit lagi, ya, saya akhirkan dengan kenyataan bahawa pejuang, saya haraplah pejuang, ya, yang ini bukan sekadar berada di pinggiran lanskap politik Malaysia, ya, dan tidak akan membawa impak besar dalam arena politik Malaysia menjelang PRU ke-15, sebab pada pengamatan saya mungkin pejuang ini tidak akan wujud pun pada waktu itu atau menjelang detik-detik, ya, ketibaan PRU ke-15. Saya ingat contoh yang nyata dan jelas ialah apa yang telah berlaku mutakhir ini, pilihan raya di Slim, ya, menyaksikan Slim, ya, 29 Ogos yang lalu, yang merupakan petanda jelas betapa pejuang yang sama-sama bertanding pada kali pertama pada waktu itu tidak akan mampu mengancam Perikatan Nasional. Dan dengan harapan yang seperti itu, saya mengakhiri sesi pembentangan saya, dan saya ucapkan terima kasih dan juga ucapan mohon maaf, ya, andai kata ada di antara kata-kata ataupun apa sebagainya yang menyinggung atau menyentuh perasaan mana-mana individu, mana-mana pihak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Siva. Saya ingatkan tadi Dr. Siva akan sentuh sikit kebanyakan bangsa India ni tidak ada kawasan dan majoriti India di Tun ataupun di Parlimen. Jadi dia letak mana calon dia. Tapi jangan risau, tengok pada track record dia ada, ya. Cuma jangan nak lebih daripada itulah, ya. Jangan ada sifat, saya selalu sebut ultra kiasu. Jadi panjang cerita, kan. Baik. Seterusnya ialah pembentangan adalah Dr. Dr. tadi dia minta kenal untuk ke wilayah sebentar. Thank you. Thank you, sir. Terima kasih, Bang Murusi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya nak bagi satu gambaran selepas Slim River yang petai ditewas dengan teruk dan Barisan Nasional menang dengan bagus, pengundi China, India balik sokong Barisan Nasional. Itu penting, kan? Jadi satu gambaran masa depan akan jadi Anwar Ibrahim tidak akan peduli pada petai, tak berguna 13% undi yang dah dapat. Jadi begitu dia mesti mau lawan 105 kerusi wakil rakyat parlimen. Ini bermaksud satu gambaran akan wujud di three corner fight.
Anwar Ibrahim dengan DAP mungkin kawan, dan lawan dengan Tun. Dia sendiri mak pegang sudah 105 paling kerusi dengan MN, Muafakat Nasional. That is a three corner fight. That is a problem. Masalah itu dulu Barisan Nasional dalam PRU 14. Barisan Nasional PAS dengan PH. Yang PAS pecah. Pengundi Melayu dan tewas Barisan Nasional. Sebanyak 50 kerusi, termasuk 10 dari MCA. Inilah. Jadi maksudnya kerana Slim River, Tun akan lawan Anop the Beluri, three corner fight, tidak persegi kan? Three corner fight akan wujud, hancurlah PH. That will be the result. Dengan ada perpatuan dan penyatuan pengundi Melayu bawa BN. I think that is the most clear to me. Jadi maksudnya Muafakat Nasional seperti yang dikatakan oleh Anwar Musa last night, semalam, the negotiation is on, smooth, antara BN, antara Barisan Nasional PAS dengan Bersatu. No problem. It's not like what the fringes, the noise of the fringes, yang katakan tak boleh, kata tak smooth kah, hancurlah Muhyiddin. No way. Anwar Musa kata tidak. Bagi saya satu peristiwa ataupun satu hal yang lebih penting adalah Sabah. Kalau Sabah warisan tewas, Barisan Nasional dengan 1-1 lawan menang, ini akan menunjukkan pengundi di Sabah atau di sini akan sokong MN. That is the most important. Kalau Sabah, Karim atau Kasim, betul ke? Boleh tewas ke? Dari UMS. Syafiq tak tewas. Kalau tak tewas, dia mau masuk BN mungkin. Dia dah bincang government to government dengan Muhyiddin. Semasa Tan Sri Muhyiddin di sana di airport, jumpa perbincang government to government, parti-parti belum lagi. Kalau dia menang, boleh sama masuk sekali. Dia terpaksa masuk kerana masa itu PH tak kalah. Dia tak ada tempat lagi nak pergi. Kalau itu jadi MM, the Malay Unity, dominance, wujud, termasuk GPS, mesti masuk Sarawak dan Sabah. Kalau tidak, sebaliknya pecah. Ini gambaran bagi saya lebih penting kerana Malaysia tidak boleh melandaskan lagi sekali lagi politik yang perpecahan, politik yang tidak stable, politik yang hancur, salah guna kuasa, white terror. Maksudnya white terror dalam 22 bulan antara di bawah Tun sebanyak 160 bahagian UMNO dibegu, 99 pengurusi UMNO akaunnya dibegu, 200 lebih orang yang dapat duit dari Prime Minister Malaysia Najib Razak dibegu. Kononnya duit datang dari 1MDB. Itu pun tidak dapat dibuktikan sampai hari ini. Ini salah guna kuasa. Ini called white terror. Ini salah. Bahwa Muhyiddin tidak ada. Mana ada sekarang, cuma tuduhan yang diletak pada beberapa orang yang rasuah. Ini ada satu berbandingan yang besar, the comparative politic, comparison between Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin dengan Tun. Itu lebih penting bagi saya. Maksudnya dalam 6 bulan ini tidak ada kontroversi. Tan Sri Muhyiddin kawan dengan Singapura, terus sign RTS. Muhyiddin lawan itu Mahathir lawan dengan Singapura. Siapa yang lawan? Lok Yuan Yew. Bagaimana? Perkara yang kecil kerana sombongnya pemerintahan 22 bulan Tuan Mahathir dan DAP, satu peperangan hampir wujud. I'm serious, it's a war. Ramai orang tak tahu. Kerana saya dalamnya, saya belanja
duit masa itu, saya wujudkan peperangan itu, bukan kerana saya belanja duit itu, tapi kerana sombongnya, the high-handedness of PH government for 22 months nak lawan Singapura. Lawan India, harga minyak turun sampai 1,008. Sekarang naik sampai 2004. Nak lawan Amerika, pelabuhan Amerika dah masuk. Padahalnya 20 billion US dollar, 20 billion US dollar keluar dari China, masuk Vietnam, masuk Taiwan, masuk Thailand, tak masuk Malaysia. Global portfolio investor yang beli saham keluar langsung, tak masuk Malaysia kerana Malaysia sombong lawan, berperang. Ini masalah. Ini pemerintahan 22 bulan. Kalau dibanding dengan pemerintahan Muhyiddin 6 bulan. No kontroversi, tak cakap politik. Diam-diam ubi. Tiap hari Mahathir punya kerajaan, pemerintahan lawan. Mulai Oktober 2018. 4 bulan selepas kemenangan, sudah lawan. Buat plot nak keluarkan Anwar Ibrahim, mau kekalkan sendiri. Jadi maksudnya, kalau politik perpecahan, kebanyakannya politik Melayu, dominan yang pecah, hancuran negara. Tidak ada kestabilan. Ini saya rasa GEBRU akan datang. Ini akan menunjuk ataupun menetapkan nasib bukan bangsa Melayu saja, China termasuk, India masuk, stabilan politik. Padahalnya sekarang pula mungkin peperangan akan laku di China Laut Selatan, South China Sea. Just 3 days ago, negara China tembak misal mid-range MRCB, mid-range ballistic missile, D-21D, D-20 Dongfeng 21-26 B. Sampai mana? Hampir-hampir sampai Hong Kong lepas tu. Nak tembak, nak bom kapal perang Amerika. Kalau peperangan berlaku dalam 3 bulan ini, siapa, negara mana akan menimba kerosakan? Malaysia. Di Selat Melaka yang saya buat bisnes sekarang, di Anambas, bukan di Andaman, Kepulauan Andaman, India, Navy India akan di sana berlawan dengan China. Di Karimun Besar, depan Kukup, Pulau Kukup depan ada sebuah pulau dinamakan Karimun Besar, Karimun Kecil. Itulah Amerika Syarikat akan mengebom kapal minyak China atau kapal perang. Di Lombok, Makassar, dari Pali sampai Sulawesi, tempat itu juga lah akan dibom. Jadi maksudnya, kalau Malaysia, politik Malaysia masih hancur, bagaimana nak hadapi peperangan yang mungkin datang? Kalau tak datang dalam 3 bulan ini, semasa Trump menang, dia akan menang. Lepas itu Hong Kong akan dikebom oleh financial war. Bagaimana? Trump akan potong sekali flow of US dollar melalui SWIFT. Maksudnya semua bank di Hong Kong tidak dapat guna US dollar. Hong Kong akan runtuh. Bagaimana Malaysia, Kuala Lumpur? Bagaimana Singapura, saham ataupun kedatangnya berlabuh atau duit, the flow capital akan hancur. We will be affected badly kalau Hong Kong runtuh. Hong Kong memang sudah akan mati, tapi akan runtuh dengan cepat kalau Trump tutup pipe itu, because SWIFT, SWIFT. There's no flow of dollar to Hong Kong. Hong Kong runtuh. Berapa besar Hong Kong? Sebesar dari Malaysia. Hong Kong ekonomi KDNK lebih besar dari Malaysia. Duit yang dia pegang dalam bank lebih dari Malaysia. Itu masalah. Jadi politik Malaysia kalau di bawah MN, Muhyiddin lepas PRU pun tak stable, hancurlah Malaysia. Ekonomi Malaysia, kehidupan rakyat
susah lah. Jadi saya rasa dah sampai masa PRU yang akan datang. Anwar Musa kata smooth negotiation. Di sini dengan Anwar Ibrahim dengan Mahathir no smooth, lawan, that is the best. Jadi satu cadangan saya akan buat mungkin bagi Tan Sri Muhyiddin, bagi kelulusan Tuan Mahathir Perpetai. Don't stop it, approve immediately. Kesalahan Zahid pada masa 2017, 2018, sebelum PRU 14, kesalahan silap ataupun dia arrogance of Zahid. Dia tidak mau lambang Mahathir digunakan. Jadi masa itu Bersatu terpaksa pakai lambang keadilan. Dan DAP pakai lambang keadilan. Dalam sejarah politik Malaysia 60 lebih tahun, 14 PRU kali pertama one to one hancur BN. Melayu hancur kerana seorang yang salah pakai salah tafsiran terhadap Bersatu, lambangnya. Kalau tidak kerana keadilan, lambang keadilan, Dr. Mahathir takkan menang, DAP takkan menang sebanyaknya. Jadi kali dah sampai sekarang, kalau Tan Sri Muhyiddin, ROS, Registrar Society masih sombong, arrogant, tak bagi Mahathir Pertai, hancur dah dia. Bagi dia pecahkan PH. Thank you. Terima kasih Dr. Bob. Tak sampai 20 minit. Alhamdulillah. Kita terus kepada okey. Ucapan dalam Baik, terima kasih Dr. Kita terus kepada panel seterusnya, Dr. Anwar Puyuh daripada Bedimas. Silakan. Terima kasih Prof. Selamat pagi kepada semua. Sebelum saya mula, ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kamarul dan rakan-rakan daripada Pintar kerana menjemput saya untuk menyampaikan pandangan tentang tema convention kita pada pagi hari ini. Jadi saya datang daripada Sabah tapi bekerja di Sarawak, di Universiti Malaysia Sarawak. Tapi dulu memang lama tinggal di KL lah. So, jadi saya boleh katakan saya ini I represent the best of Malaysia lah, from the 3 territories. Dan saya bangga karena itu. Topik yang saya akan kongsikan kepada kita semua pada pagi hari ini adalah bertajuk politik Sabah dan Sarawak di bawah Perikatan Nasional dan juga Muhyiddin Yassin. Okey. Ini adalah beberapa tema yang saya akan kongsikan pagi ini. Yang pertama, penting untuk kita memahami sedikit senario politik di Sabah dan Sarawak, terutama sekali di bawah Kerajaan Warisan di Sabah dan juga di bawah GPS di Sarawak, dan kemudian akhirnya nanti saya akan memberikan sedikit penilaian ataupun alasan tentang kepimpinan Muhyiddin dan implikasi ke atas Sabah dan Sarawak. Okey, next. Dan kalau kita lihat dalam konteks politik di Sabah ataupun di Sarawak, apa yang pasti adalah isu-isu bersifat parokial ataupun isu yang berkaitan dengan MS63 ataupun Perjanjian Malaysia 63 bagi saya masih penting. Seringkali dimainkan oleh ahli politik dan sehingga itu boleh menimbulkan sentimen di kalangan akar umbi. Masih penting, dan kalau kita lihat dalam konteks politik Sabah ini, seperti yang kita semua sudah maklum, pertukaran kerajaan itu memang sesuatu yang biasa. Daripada USNO, daripada Berjaya, BBS, Demokrasi, UMNO dan juga Warisan. Dan kalau kita lihat dalam konteks dinamika demokrasi di Sabah itu memang sudah dipraktikkan dari dahulu lagi. Dan apa yang kita boleh jelaskan pertukaran kerajaan yang seringkali berlaku ini, mungkin kerana di Sabah dari segi kepartian, loyalty to the party itu tidak begitu kuat, tapi loyalty to the individu lebih kuat. Itu yang pertama. Dan kalau kita lihat di Sarawak, berbalik kepada faktor personality tadi, di Sarawak lebih kurang 30 tahun dipimpin oleh Tan Mahmud di bawah parti BBB, dan ramai ahli sarjana yang melihat Sabah dan Sarawak ini sebenarnya dipengaruhi oleh apa yang dipanggil sebagai strongman politics.
yaitu politik yang dipengaruhi oleh faktor individu, faktor karisma pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam politik. Dan yang menarik kalau kita lihat daripada tahun 2008 hingga 2013, kita melihat Sabah dan Sarawak bukan lagi dianggap sebagai periphery states, tetapi sudah menjadi sebagai frontline, apa yang dipanggil sebagai frontline states, yang mana peranan Sabah dan Sarawak ini penting dalam mencorakkan landscape politik negara. Okey, terus. Dan apa yang kita juga lihat daripada tahun 2008 hingga 2013, kalau kita lihat sistem federalisme Malaysia, ramai ahli sejarah yang menganggap bahawa sistem kita sudah kita dapat gambarkan situasi di mana kerajaan Sabah dan Sarawak kuat, the states are strong, tapi kepimpinan pusat lemah. Ini dipanggil sebagai strong state and weak central government situation yang kita dapat lihat. Dan pada masa yang sama, situasi ini digunakan oleh pemimpin Sabah dan Sarawak untuk mengarus perdanakan isu-isu MS63 dan juga isu-isu otonomi. Bagi saya ini merupakan sesuatu yang positif, karena mungkin tidak pernah ada dalam sejarah di negara kita di mana isu-isu Sabah dan Sarawak itu diangkat, dibawa dan diperbincangkan di parlimen. Jadi dalam masa yang begitu singkat, sekarang ini sudah ramai orang yang terbuka mata tentang isu-isu yang berkaitan dengan perjanjian Malaysia dan juga otonomi bagi Sabah dan Sarawak. Dan saya begitu bersetuju dengan pendapat rakan saya tadi daripada UMS yang mengatakan pengetahuan dan penghayatan terhadap perlembagaan persekutuan itu penting. Dan saya juga seringkali katakan kepada para pelajar saya, rakan-rakan akademik, bahawa sebenarnya hak-hak Sabah dan Sarawak itu ada termaktub dalam perlembagaan Malaysia. Tanpa kita melihat kepada perjanjian Malaysia pun, apabila kita melihat perlembagaan persekutuan, memang sudah dinyatakan dengan jelas apakah hak yang diberikan kepada Sabah dan juga Sarawak. Dan kalau kita lihat juga pada masa yang sama, representasi Sabah dan Sarawak yang kuat sebenarnya gagal dimanfaatkan sepenuhnya bagi melaksanakan MSCC3 secara efektif, terutama sekali di bawah Barisan Nasional. Itu yang kita lihat. Memanglah kita dapat lihat peruntukan yang besar yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak semasa pemerintahan Datuk Seri Najib, tapi dari segi pelaksanaan MSCC3, pelaksanaan hak-hak Sabah dan Sarawak itu nampaknya masih belum efektif. Dan kegagalan BN ini dimanipulasikan oleh oleh PH, dimasukkan ke dalam manifesto mereka. Tapi pada masa yang sama mereka juga sebenarnya gagal melaksanakan MSCC3 secara lebih efektif. Dan kita lihat di bawah warisan, di bawah pemerintahan warisan, saya ringkaskan saja, banyak pembaharuan yang ingin dilakukan, tetapi pembaharuan ini dianggap sebagai piecemeal. Dia bukan komprehensif, sedikit demi sedikit. Kalau kita lihat banyak contradiction di dalam apa yang dibuat oleh Syafi'i sendiri, kerana memang betul beliau menghapuskan pembelakan haram, beliau menamatkan geran tanah komunal dan sebagainya, tapi dari satu sudut reform yang beliau janjikan itu ataupun reform yang dijanjikan oleh kerajaan PH itu tidak dilaksanakan dari segi pelantikan ahli-ahli politik di dalam GLC dan sebagainya. Dan perkara yang besar yang seringkali ditimbulkan oleh ramai pihak di Sabah adalah ketiadaan visi dan pelan ekonomi jangka panjang yang diperkenalkan oleh warisan. Kemudian tidak ada political will untuk mengatasi masalah PTI. Dan PTI ini di Sabah adalah suatu perkara yang penting dan dia boleh menjadi sesuatu yang sekelip mata boleh menjadi isu yang bersifat emotif, boleh diemosikan sehingga menaikkan sentimen. Oleh kerana itu warisan sebenarnya walaupun daripada satu sudut PSS itu, Pas Sementara Sabah, boleh dianggap sebagai satu langkah permulaan
untuk melaksanakan ataupun untuk mengatasi masalah PTI di Sabah, tetapi warisan gagal untuk menjelaskan kepentingan PSS dan bagaimana dia boleh mengatasi masalah PTI. Apabila gagal dikomunikasikan dengan baik, maka isu PSS ini pula menjadi alat politik yang digunakan oleh pembangkang untuk menyerang warisan, dan warisan pula tidak boleh memberikan respon yang baik tentang bagaimana PSS ini sebenarnya boleh membuka jalan kepada penyelesaian PTI di Sabah. Ramai di kalangan ahli akademik pada satu sudut kita menganggap kita boleh mulakan PSS. Lebih baik kita mulakan sesuatu daripada tidak ada langkah untuk menyelesaikan PTI. Dan tidak ada penjelasan dari segi pindaan terhadap artikel 2/1 konsep equal partners. Oleh kerana tidak ada penjelasan, maka tidak ada sokongan daripada Kerajaan Sarawak dan juga pemimpin-pemimpin di Semenanjung. Oleh sebab itu pindaan tersebut gagal. Okey, kemudian begitu juga tuntutan Kerajaan Sabah dan Sarawak, 21 tuntutan yang sudah dikemukakan. Kalau tidak silap saya ada 7 ataupun 8 yang sudah dipersetujui, dan selebihnya lagi itu akan diperbincangkan kemudian. Dan dari segi risiko warisan sendiri menyokong Mahathir, walaupun pada mulanya ramai orang di Sabah menganggap bahawa pencalonan Shafie itu sebagai sesuatu yang baik, tapi dari satu sudut ada juga yang menganggap ianya sebagai satu strategi politik Mahathir sendiri, bukan kerana beliau benar-benar ingin melihat anak Sabah untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan ini mempunyai risiko besar juga, kerana Mahathir kalau kita lihat di Sabah, beliau dianggap sebagai seorang very divisive figura yang memecah belahkan masyarakat di Sabah. Dan yang terbaru kalau kita lihat kenyataan Shafie pada 31 Ogos, dia mengatakan Sabah open to working with Putrajaya for good of the nation. Jadi adakah ini memberikan satu signal bahawa nanti warisan akan menyokong PN? Jadi itu kita akan lihatlah dalam beberapa waktu yang terdekat ini. Okay, next. Jadi bagi saya pilihan raya ke-15 ini yang akan diadakan di Sabah akan menguji kekuatan Bersatu sejauh mana ia diterima oleh masyarakat di Sabah. Dan kekuatan Bersatu ini kalau kita lihat di Sabah adalah karena kehadiran beberapa personality yang berpengaruh. Jadi kalau kita boleh bawa personality yang berpengaruh ini menyokong parti kita, ada peluang untuk parti tersebut mendapat kemenangan di peringkat akar undi. Dan kita beralih ke Sarawak pula. Di Sarawak ini dia lebih straightforward berbanding dengan Sabah. Straightforward kerana sudah lama diperintah oleh PBB contohnya. Jadi selagi PBB tidak berpecah, selagi PBB kuat, maka politik Sarawak pun akan menjadi kuat juga. Dan yang menjadi core ataupun teras kepada sokongan di dalam PBB itu adalah masyarakat Melayu dan juga Melanau yang pada ketika ini nampaknya masih kukuh di dalam PBB. Dan yang menjadi saingan kepada PBB nanti pada pilihan raya akan datang adalah daripada PSP ataupun Parti Sarawak Bersatu, terutama sekali di kawasan-kawasan yang didominasi oleh masyarakat Dayak. Kita pergi ke yang seterusnya. Slide yang seterusnya. Saya tadi sudah memberikan senario ataupun gambaran politik Sabah kepada tuan-tuan dan puan-puan secara ringkas, dan sekarang ini kita ingin melihat kepada kepimpinan Muhyiddin dan implikasi ke atas Sabah dan Sarawak. Dan bagi saya Sabah dan Sarawak penting dalam pencaturan politik Muhyiddin. Yang pertama untuk memperluaskan pengaruh Bersatu dan juga menjadi pemangkin kepada cabaran yang diberikan oleh UMNO dan juga PAS. Dan 20 kerusi GPS itu sememangnya pentinglah untuk memberi sebagai pengimbang kepada kedudukan Muhyiddin di peringkat persekutuan. Dan ini yang menarik. Ada beberapa tindakan Muhyiddin yang diterima baik oleh masyarakat di Sabah dan Sarawak.
kalau kita lihat secara umum. Yang pertama, representasi pemimpin Sabah dan Sarawak di dalam Kabinet Persekutuan. Ada satu representasi yang kita anggap mungkin tidak mencukupi tetapi kuat, cukup untuk membawa suara daripada Sabah dan juga Sarawak. Dan yang kedua, pelantikan Maximus Ongkili sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak secara umumnya diterima baik. Karena ini akan membolehkan suara-suara isu-isu pembangunan di Sabah dan Sarawak diangkat di peringkat persekutuan. Walaupun sebenarnya ini bukan merupakan sesuatu yang baru, memang sudah diamalkan sejak pemerintahan Tunku Abdul Rahman lagi di bawah Donald Stephens dan juga Tun juga daripada Sarawak. Dan juga peruntukan yang besar kepada Sabah dan Sarawak di bawah pelan ekonomi COVID-19. Oke, kemudian seterusnya. Walaupun begitu, terdapat juga tindakan-tindakan Muhyiddin ataupun PN yang mendapat reaksi negatif di Sabah dan juga Sarawak. Reaksi negatif ataupun diragui. Yang pertama, dakwaan penarikan balik peruntukan 300 juta untuk projek infrastruktur di Sabah. Jadi apabila ada dakwaan-dakwaan begini, maka ini membawa kita kepada masa lampau, di mana pemimpin persekutuan menghukum pemimpin negeri yang tidak sehaluan dengan kerajaan persekutuan. Jadi adakah ini berlaku sekali lagi? Mungkin dakwaan seperti ini perlu diperjelaskan. Yang kedua, keputusan untuk tidak mendedahkan laporan akhir Jawatan Kuasa Khas Kabinet untuk menilai pelaksanaan MS63 dan meletakkan laporan ini di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Jadi sebenarnya ini banyak menimbulkan keraguan lah, reaksi-reaksi yang tidak baik di kalangan beberapa pihak di Sabah. Dan yang ketiga, keputusan untuk menggantung peranan JK pemilihan khas Parliamentary Select Committee untuk memantau pelaksanaan MS63. Ini merupakan antara tindakan-tindakan yang mendapat reaksi negatif. Okay, next. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhannya, saya bersetuju dengan pandangan beberapa ahli panel tadi. Kita ada membuat satu survei di Sabah melibatkan lebih kurang 20.000 pengundi dalam fasa pertama ini. Kemudian fasa seterusnya mungkin akan melibatkan 1.000 pengundi. Keputusan ini akan kita umumkan nanti pada 7 hari bulan September di KK. Jadi kepada yang berminat bolehlah menunggu keputusan survei ini yang kita adakan di Sarawak menjelang pilihan raya yang akan diadakan. Kita melihat secara umum masyarakat di Sabah dan Sarawak berpuas hati dengan kepimpinan Muhyiddin dan juga PN. Secara umum berpuas hati, lebih kurang 80%, dekat-dekat 90%. Dan yang berpuas hati ini juga termasuk mereka yang menyokong warisan. Ini yang menarik. Setuju dengan pemerintahan, kebolehan Muhyiddin menguruskan negara dalam menghadapi COVID-19. Moratorium yang diberikan, bantuan-bantuan kewangan ini sebenarnya meningkatkan keyakinan masyarakat di Sabah secara khusus. Tetapi apabila kita meneliti dapatan kajian yang kita buat, sokongan ini tidak semestinya akan diterjemahkan dalam bentuk undi. Muhyiddin popular, PN agak popular, tapi dari segi undi, apabila kita lihat data kita kembali, dari segi undi dibahagi kepada PN dan juga warisan. Yang mendahului di Sabah adalah pada setakat ini BN dan juga warisan, dan PN kurang popular di Sabah. Mungkin kerana dari segi jentera, dari segi BN dan warisan agak lama bertapak di Sabah, terutama sekali BN, jadi mereka ramai penyokong-penyokong dari peringkat akar umbi, dan mungkin PN ini masih baharu lagi di Sabah. Oleh sebab itu kurang popular berbanding dengan BN dan juga warisan. Okay. Next. Jadi ketiadaan perancangan yang jelas tentang pelaksanaan MS63 boleh memberikan implikasi kepada sokongan parti-parti lokal dan masyarakat di Sabah dan Sarawak. Itu pandangan saya.
Dan apa yang perlu bagi PN dan juga Muhyiddin adalah menyatakan policy position beliau ataupun kerajaan bagi menangkis keraguan ramai tentang keseriusan PN dan juga Muhyiddin menangani isu-isu berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Jadi policy position, policy direction itu mesti jelas bagaimanakah Sabah dan Sarawak ini akan diuruskan. Karena bagi saya sudah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Kedudukan Sabah dan Sarawak ini beza dengan negeri-negeri yang ada di Semenanjung. Jadi perlu ada satu pelan tindakan, perlu ada satu policy direction yang jelas daripada PN dan juga Perdana Menteri. Jadi kesimpulannya seperti yang saya katakan tadi, ketiadaan policy direction yang jelas tentang kemana dan bagaimana isu MS63 ini akan ditangani boleh menjejaskan sokongan terhadap Muhyiddin dan kerajaan PN. Saya betulkan, terima kasih Prof kerana betulkan, bukan kerajaan PN, kerajaan pimpinan PN, kerana menjadi sesuatu yang agak fashionable bagi kita untuk kita sebut kerajaan-kerajaan PN, tapi salah, betul kata Prof tadi ya. Jadi adakah Muhyiddin akan meneruskan usaha yang dirintis oleh kerajaan terdahulu di dalam memastikan pelaksanaan MS63 secara tuntas? Adakah Muhyiddin akan mengambil pendekatan yang berlainan, yang lebih strategik ataupun yang lebih pragmatik? Bukan kita bercakap tentang retorik MS63, bukan kita bercakap tentang sejarah. Penting bagi sejarah, tapi kita mau maju ke hadapan. Bagaimana kita mau memastikan MS63 ini dapat diuruskan secara praktikal, sehingga kalau kita bercakap tentang otonomi Sabah dan Sarawak, maka masyarakat di bawah seperti saya ini kita dapat rasakan memang betul ada otonomi ini. Bukan hanya otonomi yang dirasakan oleh golongan elit, pemimpin elit yang apabila pilihan raya di Sabah, maka timbullah MS63, maka timbullah otonomi. Tapi apabila tidak ada pilihan raya, tidak diuruskan dengan baik laungan MS63 dan otonomi ini. Dengan itu Prof, saya akhiri ucapan saya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Nopi. Semua panel nampaknya patuhi khidmat yang telah diberikan. Saya buka 10 minit untuk soal jawab oleh saudara-saudara yang ada di sini. Silakan. Silakan. Ada? Silakan. Saudara Wan Saiful, silakan. Belakang kan? Sini boleh ke? Saya rasa dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Saiful Wanjan. Saya tertarik pembentangan pertama tadi yang mengatakan bahawa Perikatan Nasional perlu didaftarkan. Jadi untuk rekod mula-mula saya pun setuju dengan statement itu, tapi saya ada soalan. Kalau dilihat dari segi negara-negara lain, negara demokrasi lain yang lebih matang mengamalkan kerajaan gabungan, saya rasa sebenarnya kalau kita tengok, kita tak dapat cari satu pun negara yang ada gabungan yang berdaftar dan permanent. Saya tak nampak negara lain. Tengok negara Skandinavia, tengok negara yang ada tengok negara-negara lain yang ada kerajaan gabungan ini, saya tak nampak satu pun negara lain yang ada kerajaan gabungan yang berdaftar permanent dibentuk sebelum pilihan raya. Hampir semuanya dibentuk selepas pilihan raya dan sampai pada pecah, form balik gabungan, masuk pecah. Ini proses normal. Jadi soalan saya sejauh mana pentingnya dalam konteks Malaysia, saya nampak in the long term, how important is it untuk kita betul-betul mendaftarkan gabungan ini. Mungkin semua panelis. Silakan. Okey, terima kasih. Soalan yang baik. Saya cuba jawab soalan secara baik. Untuk menjawab soalan itu, kita kena lihat kategori negara dan darjah pemahaman dan falsafah politik. Mungkin bagi sebuah negara yang tinggi darjah dan falsafah politiknya, mungkin tanpa organisasi yang jelas, keputusan akan dibuat dengan lebih baik. Tetapi bagi setengah negara kita ini, kita rasa mungkin pada darjah kedudukannya berbeza dengan negara-negara maju, United Kingdom misalnya, negara yang lebih tinggi. Kerana darjah lompat parti juga besar. Itulah saya katakan organisasi itu perlu. Sekiranya telah ada satu presiden yang berpower dan kuat, yang boleh mengatur perjalanan yang lebih baik di sana. Jadi rumusannya, kalau darjah kestabilan falsafahnya kuat, organisasi kurang penting. Tetapi kalau darjah lemah, organisasi itu penting dalam keputusan yang baik dan berkesan untuk kestabilan. Terima kasih.
ada mana lain nak respon? Ini tambah satu lagi. Jadi saya belum katakan bagaimana satu lambang mana yang dia pakai dalam BRU data-data. Pakai dia sendiri Perikatan Nasional ataupun itu PBB ataupun mungkin pakai Barisan Nasional. Yang terkena cap baru bagus, bukan cap lama bagus. baik, soalan lain. Nanti saya kena kira dia satu. Lepas tu habis kot. Sila. Sila nanti. Betul. Ada masa 6 minit lagi. Ya. Saya tengok ada 2 lagi lepas ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Saya utus wakil daripada UAD. Ya. Saya nak tanya pertama tadi dari sudut asas ada tajuk yang kedua tu, tajuk harapan kepada PM. Pertama ekonomi, yang kedua rakyat. Pada saya lah, dua-dua tu satu kategori. Cuma saya cadangkan kepada pembentang kalau boleh masuk apa yang ada dalam Al-Quran dan surah Quraisy. Kalau kita kata tadi ekonomi dan kita kata satu lagi keperluan rakyat. Dalam Quraisy Allah sebut alladzi at'amahum min ju' ekonomi, dan juga rakyat sekali lah, wa amanahum min khauf. Kalau masuk dia itu padat dari situ. Baik, satu pandangan. Saya rasa secara lagi kita setuju. Sila. Dan satu lagi di belakang. Dan habislah sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya didampingi daripada Negeri Sembilan. Soalan saya ialah, kalau kita lihat PN ini memang cantik di peringkat pimpinan atas. Bagaimana bersatu UMNO PAS, perancangan dari segi supaya tidak berlaku pertandingan 3 penjuru. Tetapi di peringkat akar umbi, kita lupa bahawa cabaran besar sekarang ini ialah bagaimana akar umbi dapat menerima hakikat tentang niat baik untuk kita mewujudkan supaya tidak akan berlaku pertandingan 2 penjuru. Kalau kita lihat contoh antara UMNO dengan Bersatu di peringkat atasan, okey, peringkat akar umbi tak dapat diterima lagi. Jadi ini adalah di antara perkara yang saya nampak perlu dilihat juga. Bagaimana akhirnya nanti barangkali kita belum sampai lagi ke tahap kritikal bagi menentukan berapa bilangan kursi yang akan ditandingi oleh setiap parti komponen dalam PN. Jadi saya nampak ini seolah-olah macam kita terlupa bagaimana kita harus menangani masalah cabaran di peringkat akar umbi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir soalan tadi. Silakan. Dapat soalan dari Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Datuk Rosid, wakil Satuan Besar Pegawai Tadika Malaysia. Saya nak berbual sebenarnya mengenai isu tadi. Ya, disebabkan ketika yang amat berhormat Perdana Menteri dan Sri Muhyiddin menjadi Menteri Pendidikan di Badan Menteri, beasiswa diturunkan daripada sebelumnya 90% Melayu Putra 10 bukan surah. Lepas tu bila zaman Pahlaw turun 55-45. Zaman Tan Sri Muhyiddin, Mahkamah Menteri yang kita hormat hari ini, diturun pada 40 dari 50 45-5. Kenapa jadi begitu? Sebab Tan Sri Muhyiddin meluluskan penggradean semula SPM, ya, iaitu sebelum 2010 SPM grade-nya E1 E2.
tetapi kerana nak memenuhi kehendak parti-parti politik yang resist dari beasiswa, mereka menuntut penggeledah SPM dipindah dari A campur A tolak, B campur ditolak. Disebut kita sebut di sini tujuannya supaya kita nak pilih pelajaran itu cemerlang pada cemerlang. Jadi bagi harapan kita sesuai dengan program ini, kami memohon supaya Yang Amat Berhormat Menteri yang kita kasih tolonglah kembali bagi sistem penggeledahan SPM kepada asal A atau A. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Sila. Ya, 1 minit. Yang pertama tentang kaum B dan di antara satu itu satu isu besar saya rasa yang perlu diberi perhatian dan mungkin sukar diselesaikan tanpa sebuah organisasi yang bersedia diterima oleh semua. Ini kita perlu berhalusi daripada awal karena kemungkinan besar dengan perkembangan-perkembangan yang berlaku akan mungkin juga berlaku di beberapa yang akan membawa kepada kekecohan semula. Sebab mungkin perkara mudah yang kita ambil kalau UMNO beranggapan dia adalah abang besar yang punya kuasa yang lebih dan tidak menerima keadaan yang sepatutnya diterima, maka akan menimbulkan kekecohan dan pertanyaan tidak begitu. Kita cuba elakkan kerana tiada siapa yang untuk banyak kerugian daripada kebaikan. Saya rasa kedua pihak mesti mempunyai satu jalan misalnya yang baik, menerima kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kepentingan kumpulan tertentu perlu mengatasi kepentingan umum negara. Itu perlu ditanam. Saya rasa itu jawapan saya tentang beasiswa yang 90-10 asalnya 90, 45, 55, 40, 50 dan sebagainya. Saya rasa perkara itu harus dirujuk semula kepada peruntukan 153 yang menetapkan beasiswa, peluang pekerjaan, peluang ekonomi kepada kumpulan Melayu dan Putra. Perkara 153 harus dirujuk politik kerana perjalanan yang berlaku khususnya sejak zaman tahun-tahun 70-an, zaman Tun Razak misalnya, adalah membina kekuatan berasaskan 153. Dan saya rasa sebagian besar daripada profesor-profesor besar, pengurus besar, profesor-profesor lahir ketika zaman itu. Dan kesan yang berlaku dalam ekonomi, dalam pendidikan ini bukan dilihat dalam masa 10 tahun, tetapi dilihat dalam masa sekurang-kurangnya setengah abad atau 30 tahun. Jadi kita lihat apa yang berlaku hari ini dalam dasar bahasa ini pada 70-an menghantar. Kenapa Petronas boleh menggunakan kuasa Perdana Menteri untuk menghantar pelajar Perdana Menteri? Kenapa dalam JPA begitu marah juga begitu? Sekarang marah tak ada suap ketua negara. Ya, maka perkara itu harus dilihat semula. Begitu juga dengan penggeledahan semula A1, A2, C3, C4. Saya rasa itu lebih baik sebenarnya. Pengkhususan terlalu awal selepas SPM membawa kesan yang buruk lebih banyak daripada kebaikan. Kerana contoh, nak masuk matrikulasi UIA ada syarat tertentu, berapa A itu ini, tak cukup tak boleh masuk pada awal. Sistem itu telah mengikat kebebasan. Sedangkan pada SPM sebenarnya bukan penentuan yang perlu, kerana banyak lagi uang. Kalau lihat SPM saya rasa taklah sebaik mana. Tetapi bila masuk universiti dengan sokongan dan semangat, kita boleh bina kekuatan dengan pencapaian. Tapi kalau disekat daripada awal, ke mana mau pergi? Kita jangan lihat hanya keputusan semata-mata. Kita lihat juga persekitaran. Seorang yang mendapat P7 bahasa Inggris di luar bandar di Kelantan berbeza dengan orang yang dapat A2 bahasa Inggris di Kuala Lumpur. Kerana orang Kelantan kuasa saya tak pernah dapat pun, tak pernah cakap Inggeris masa di Kelantan, tapi masuk universiti, pergi ke UK, saya rasa saya lebih yakin. Tapi kalau saya berada di Kuala Lumpur, saya mungkin dapat A1 bahasa Inggeris. Jadi kalau itu disekat daripada awal, manakah kita akan membina kekuatan bangsa dominan untuk membentuk kestabilan negara? Jadi trust akan dikembalikan semula. Kota keputusan perlu disengok semula untuk kebaikan bersama demi masa bukan jangka pendek tetapi jangka panjang. Bukan kepentingan pilihan raya sebentar, tetapi pembinaan negara bangsa dalam masa 100 atau 200 tahun akan datang. Maaf Pak. Baik, terima kasih. Kalau tak ada tambahan daripada panel kita, maknanya sesi kita soal jawab 10 minit lah. Ada anything? Ada sedia. Saya nak 1 minit.
Ini sebagai susulan kepada komen moderator tadi. Yang ini saya tak sebut, tak sentuh tentang masyarakat India ya, di bawah dalam keadaan sekarang ni, keadaan suasana politik sekarang ni, dan mengambil kesinambungannya daripada masa dulu. Yang ni apabila orang India ni, kebajikan mereka telah dijaga dengan begitu rapi, dengan begitu tersusun ya, oleh parti, satu-satunya parti yang mewakili mereka di Malaysia, yakni MIC, Malaysian Indian Congress, dan tokoh yang begitu bersemangat atau yang begitu berwibawa dalam membawa kebajikan orang-orang India ke tengah ini ialah seperti yang dikatakan sekarang ini, sehingga kali ini ialah Datuk Seri S. Sami Belu ya. Selepas beliau, nampaknya tidak ada tokoh-tokoh India yang lain yang mampu, yang berwibawa, yang cukup berketerampilan lah ya, untuk mewakili masyarakat India yang saya akui agak kompleks ya, dengan kecenderungan mereka yang tersendiri. Jadi contoh satu kecenderungan ini apabila mereka mewakili pada awalnya MIC itu mewakili Perikatan Nasional untuk sementara waktu. Tapi kita lihat kesetiaan orang India MIC masih kepada Barisan Nasional dan UMNO ya. Dan kita dapat tahu oleh kerana UMNO telah keluar daripada Perikatan Nasional ya, maka MIC juga susul kemudian ya, turut keluar juga. Ini ada surat daripada Tan Sri S.A. Vigneswaran yang merupakan Presiden MIC. Dia menyatakan bahawa sokongan mereka ini adalah tidak berbelah bagi kepada UMNO dan Barisan Nasional. Dan ini adalah satu kesetiaan yang saya cukup kagum ya. Okey, kalau aku pun ya, terima kasih. One minute, ada 1 minute senting. Sama dengan ini, kalau MIC dikecuali dari undi itu kerusi, maksudnya 23 sampai 25 kerusi UMNO yang ada hampir-hampir 8 sampai 15% India mungkin kalah. Sama dengan MCA. Kalau MCA semua dikecuali, katanya tadi, ya, itu mungkin keluar. Ini lebih lagi, hampir 50. The marginal contribution of Chinese votes, of course, our last election hancur 90% kan. So you got to think that way a bit. The marginal contribution of the Chinese, because sama sekali tak sampai 39. Only 39 Chinese majority. Okay, thank you. Terima kasih. 1 minit cakap pasal PTPTN. Saya lupa tadi kaitan. Saya rasa satu isu besar yang perlu kita lihat itu tentang PTPTN dan beasiswa. Karena dalam 153 dinyatakan ini adalah Public Education Facilities and Scholarship. Bermakna di situ dalam konteks orang Melayu dan orang Putra, dia mesti ada satu kesesuaian tentang pemberian beasiswa kepada pelajar selepas SPM, mahasiswa selepas SPM. Jadi dalam hal ini sekarang ini PTPTN. Dan saya pernah berbincang kali ini dengan seorang menteri kabinet. Dia kata kita bagi scholarship, kita bagi yang dapat first class. Dia tak faham first class itu apa di universiti. Kalau ramai kita bagi first class, rosak sistem universiti. Jadi yang perlu ialah lulus dengan ujian sudah memadai untuk bagi scholarship. Jadi saya rasa dalam hal ini kita perlu menyarankan bahawa PTPTN tidak perlu diberi. Okey, itu ada di sini ya. Perlu bagi ialah scholarship, beasiswa, kerana jelas dinyatakan 153. Dan juga bagi pelajar Bumi Putra dan Melayu juga perlu ada yuran pelajar yang berbeza dengan bukan Melayu dan Bumi Putra, kerana dia public satu kemudahannya. Jadi kalau yuran Melayu tinggi, Melayu mesti direndahkan, kerana sebagian besar PTPTN itu untuk membayar yuran pengajian yang besar jumlahnya. Jadi kalau dah habis belajar, dah ada hutang macam mana hidup-hidup yang sempurna, habis belajarnya dah hutang, minta diharapkan beban hutang nanti minta kita buka kan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mano, terima kasih Dr. Ano, terima kasih Dr. Siva, terima kasih Dr. Hu. Akhirnya teman sekalian, politik juga jangan hanya tengok politik Semenanjung Malaysia saja, lihat bersama Sabah dan Sarawak. Kerana Sarawak saja sebesar Semenanjung
gabung Sabah Sarawak, dia lebih besar dari Semenanjung walaupun penduduknya tidak sebesar Semenanjung Malaysia. Itu saja. Terima kasih banyak. Salah silap minta maaf. Saya kembalikan kepada fungsi.